求你用你的话充满我。Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹们早安， Shalom. 平安。 Bagaimana kabarnya hari ini? 我们的情况今天如何呢？ Penuh sukacita? 是不是充满喜乐？ Saya mengajak setiap kita boleh memberikan senyuman kepada orang yang ada di sebelah kiri kanan kita, depan maupun belakang kita. 我向对周围的弟兄姐妹们向他们微笑，欢迎他们。 Kalau senyuman yang nggak kelihatan, mungkin matanya bisa kelihatan. 如果我们看到我们的嘴巴，可能我们从我们的眼睛的笑容可以看得出来。 Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. 感谢上帝，今天我们还有机会来到上帝面前来敬拜我们的主。 Kita akan sama-sama membahas satu tema firman Tuhan tentang raja yang dikhianati. 今天我们要讨论的主题就是背叛的君王。 Namun sebelum lebih jauh, mari kita masuk di dalam doa. 但是我们先进入祷告。 Bapa yang di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. 我们在天上的，我们再一次来到你的跟前， Kiranya Engkau memberkati setiap kami. 求主祝福我们每个人。 Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 这时候我们要聆听你上帝的话语， Biarlah kiranya baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan semuanya mendapatkan berkat Tuhan. 让我们所传的话语，我们每个听到的人都能够得到造就。 Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. 有时你的话语成了我们生命的力量， Dan ajarkan kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. 教导我们能够遵行你的话语。 Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. 感谢我们的主如实的祷告 Di，dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 是奉靠我们的救主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 我们可以打开我们的圣经，从马太福音第21章第1节到第11节。 Kita akan fokus di ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-9 saja. 我们要专读的是从第1节到第9节。 Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 马太福音第21章第1节到第9节。 Kita akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan bacakan ke-9 ayatnya bagi setiap kita. 我们用印尼来读。印尼。 Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Ayat yang keempat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Berbagai setiap kita yang sudah membaca, yang mendengar, dan yang akan melakukannya. 我们能读出上帝的话，遵行上帝的话语的人是有福的。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu bulan Februari tahun 2022, Bapak Presiden Jokowi melakukan satu kunjungan ke daerah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Dairi. 在2022年2月份的时候，总统和他的部下访问了到北苏门答腊岛，就是到一个Dai县。 Menurut informasi yang saya temukan, katanya ini adalah presiden pertama yang datang ke Kabupaten Dairi. 这是头一次总统来到这个地方。 Jadi nggak heran kalau misalnya kita lihat ada banyak sekali orang yang menyambut kedatangan Bapak Presiden. 所以当时就非常的热烈的欢迎总统的到来。 Saya nggak tahu apakah ramai orang pada waktu itu sama seperti ketika kemarin hari Kamis Bapak Presiden datang ke Jambi. 我不知道总统的到来是像
前几天总统也是来到我们张杯的地方，是不是同样的受热烈的欢迎？ Tetapi terlepas itu ramai atau tidak, tapi kita bisa melihat satu hal yang pasti bahwa kedatangan seseorang yang penting atau yang kita hargai memiliki respon yang kita berikan. 就是证明了，如果我们接触到了我们认为很重要的人在我们的生命里，我们一定会欢迎着他。 Kedatangan seseorang dalam kehidupan kita akan kita berikan respon yang baik kalau itu adalah orang yang penting dalam hidup kita. 如果一个人的到来对我们觉得是重要，我们当然会很欢迎他的。 Kalau misalnya kita melihat di dalam kehidupan kita, kita pasti ada banyak mengalami yang namanya perjumpaan. 在我们的生命当中，我们当然经历了遇见了我们很多人我们所遇见的人， Ada banyak sekali perjumpaan yang kita alami. 在我们所遇见的人是很多种的人。 Setidaknya kita akan membaginya menjadi dua. Yang pertama itu ketika kedatangan seseorang yang sangat penting. 但是我们可以分为两部分，这重要，就是一个是我们觉得重要的人物， Biasanya kita akan memberikan respon yang sangat baik. Kita akan tersenyum, kita akan menghormati orang itu. 那么我们的反应是当然是微笑，很欢迎他。 Contohnya, misalnya kedatangan anak kita yang mungkin sudah lama merantau di luar kota, kerja atau kuliah, terus dia pulang ke rumah. 比如说，我们孩子从外地回来，他很久没有回来了。 Mungkin juga itu cucu-cucu kita gitu. Jadi ketika mereka datang, kita akan sangat menyambut mereka. 所以他们的到来，我们当然很欢迎他们。 Mungkin kalau kita masih punya kekuatan, kita akan masakin mereka makanan yang enak. 如果我们能够，也是我们可以煮几样好吃的菜来欢迎我们的孩子。 Mungkin juga itu adalah kedatangan seorang sahabat kita yang mungkin sudah lama kita tidak pernah berjumpa. 也许我们的老朋友很久的可以到我们这里来访问我们。 Atau mungkin ketika Bapak Ibu Saudara tadi datang ke gereja atau yang di rumah mengikuti ibadah, khususnya yang di gereja, ada melihat orang-orang yang sudah lama tidak berjumpa, kita senang bahwa mereka bisa datang ke gereja. 或是我们来教会的时候，我们碰到了我们很久没有看到的弟兄姐妹们， Kita akan tersenyum dan kita akan menyambut mereka. 当然我们以微笑来欢迎他们。 Tapi berbeda kalau kedatangan orang-orang yang kita anggap itu tidak penting sama sekali. 但是如果我们认为我们面对一个人的到来，我们认为是不重要的人， Misalnya kedatangan penjahat yang merampok rumah kita misalnya. 可能是一个盗贼到我们的家， Kita nggak mungkin kan tersenyum selamat datang. Tidak mungkin Bapak Ibu. 当然那个人是不受欢迎的人。 Kita akan sangat menghindari perjumpaan itu. 如果我们能够避免这个遇见这样的人， Karena kita tahu itu tidak penting. 因为我觉得这样的人是根本不重要的人。 Maka dari itu Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan seseorang manusia saja bisa kita hargai dengan segitunya. 所以在我们的遇见的人，在我们的生活当中，如果是重要的人， Kita bisa menyambut mereka dengan sungguh-sungguh. 我们可以真的热心的欢迎他们。 Maka saya pikir begitu juga lah dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. 那我认为主耶稣在我们的生命当中成为我们生命的君王和救世主。 Kalau misalnya kita sudah sadar bahwa Tuhan Yesus yang adalah Raja dan Juru Selamat itu begitu penting di dalam kehidupan kita, 如果我们意识到主耶稣的位置在我们的生命当中是这么多重要， saya yakin bahwa Bapak Ibu akan dengan semangat dan antusias untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. 我认为我们一定都会好好去欢迎他，就是迎接他。 Nah, pertanyaan yang akan kita pikirkan bersama adalah Nah, mengapa atau apa yang dimaksud dengan kedatangan Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat itu? 那问题是主耶稣成为我们的君王的救世主，他意思是什么？ Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus datang untuk memimpin dan memberikan damai kepada setiap kita. 第一是主耶稣要带领我们的生命，要赐给我们他的平安。 Bapak Ibu, Presiden Joko Widodo atau yang kita kenal dengan Jokowi memiliki beberapa prestasi di dalam masa pemerintahannya di bangsa Indonesia. 我们知道，我们担任的总统周国威，他在他的做总统的担任的期间，有好些的一些的好的表现。 Sekalipun mungkin ada kekurangannya, tetapi kita bisa melihat tiga hal ini Bapak Ibu. 但是至少有三样，他有做出好的表 Yang 现可以我们 pertama, 关注的。
Yang pertama, Bapak Presiden membangun dan mengembangkan infrastruktur dengan cukup adil dan merata di Indonesia. 第一，他公正、共胜的建设； Yang kedua, dia menunjang perekonomian bangsa untuk tidak semakin menurun. 第二，他发展经济保持不下降； Dan yang ketiga, berhasil merebut tambang dan migas dari tangan orang asing. 第三，他从外国人夺回这个矿山还有石油的天然气。 Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah suatu usaha untuk menunjukkan figurnya sebagai pemimpin bangsa Indonesia. 那周国瑜他成为总统，他不仅是履行他确立他总统的责任， Dia tidak hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawabnya, tetapi berusaha untuk dapat memimpin bangsanya dan menegakkan keadilan dan juga menghidupi kedamaian di dalam kehidupan masyarakatnya. 就是他在努力的带领印尼的人民能够一个过得繁荣的，还有一个在经济繁荣的生活。 Sama seperti Bapak Presiden yang berusaha untuk memimpin kehidupan umatnya, maka seperti itu jugalah kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat hidup kita. 就像总统他努力的领导印尼的人民，主耶稣是同样来到我们的生命当中，要带领我们每个人的生命。 Dia datang bukan hanya sekedar untuk eksis di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memimpin dan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. 主耶稣的到来在我们的生命里面是要带领我们每个人，要赐给我们他的平安。 Kalau kita lihat di dalam perikop yang sudah kita tadi perhatikan, di ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan menuju kota Yerusalem. 如果我们看在这段经文第1节到第3节，是主耶稣要往耶路撒冷城。 Di dalam perjalanannya dekat dengan kota Yerusalem, Tuhan Yesus membutuhkan keledai. 到了靠近耶路撒冷的时候，主耶稣就需要一匹驴，要进入这个耶路撒冷城。 Akhirnya Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai dan dibawa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memerlukannya. 主耶稣就打发他2个门徒去牵驴和驴珠子来牵到主耶稣面前。 Di sini saya coba berpikir Bapak Ibu, kenapa ya Tuhan Yesus itu mau naik keledai? 所以问题就是为什么主耶稣要骑着驴来上耶路撒冷呢？ Kayaknya kalau naik kuda itu akan lebih terlihat gagah. 如果骑着马不是更好吗？ Kalau kita lihat di drama Korea atau drama Cina, kalau ada seorang pahlawan atau raja datang, itu pakai kuda. 如果我们在电影看到一个英雄，他当然是骑着马，不是骑着驴。 Jadi saya terus mikir, kenapa ya Tuhan Yesus tuh pakai keledai, kenapa enggak kuda? 所以我就在想，为什么主耶稣要骑着驴呢？ Atau mungkin waktu itu enggak ada kuda? 不是那个时候没有马。 Maka ketika saya coba baca lagi di ayat selanjutnya, maka saya melihat ternyata di dalam Matius 21 ayat 5, ini ada suatu penggenapan nubuat dari Zakaria 9 ayat 9. 原来在第5节告诉了我们，这是要应验撒迦利亚在圣经里面的预言。 Di dalam Matius 21 ayat 5 di situ dikatakan bahwa katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. 就对西安的居民说：“看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴珠子。” Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan bahwa rajamu yang datang itu menggunakan keledai. 这得告诉我们，这位王是要骑着驴进入这个耶路撒冷。 Dan realitanya adalah Yesus yang menggunakan keledai. 实际上就是耶稣在骑着驴进入这个耶路撒冷。 Berarti kita mengerti bahwa ini adalah raja yang mereka nanti-nantikan. 这是要证明给以色列人民，这就是他们所等待的君王。 Kedatangan Tuhan Yesus menggunakan keledai untuk menunjukkan bahwa Dia adalah raja. 主耶稣骑着驴就告诉了以色列人民，就是他是真正的君王。 Kedatangan Tuhan Yesus menggunakan keledai itu bukan hanya sebatas untuk menggenapi nubuatan yang ada di dalam Zakaria 9 ayat 9, Bapak 主 Ibu. 耶稣骑着驴进入耶路撒冷，不仅是要实现撒迦利亚圣经里面的预言， Tetapi dia juga ingin menunjukkan bahwa dia sedang akan memimpin kehidupan umat kerajaannya dan dia akan memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati mereka. 这主耶稣正在向他们展示，他要带领他们的生活
Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa konteks pada waktu itu mereka sedang hidup di dalam penjajahan. 实际上，当时的背景，他们是在罗马统治下， Sehingga mereka berpikir, mereka sedang menantikan adanya seorang pemimpin atau seorang raja yang bisa membebaskan mereka supaya mereka bisa mengalami yang namanya kebebasan atau freedom. 所以当时他们就在等待有一位君王能够带领他们脱离这个罗马的统治。 Sehingga yang di dalam pikiran mereka, raja yang harusnya datang itu adalah raja yang kuat, gagah perkasa, dan juga pintar di dalam berperang. 所以他们的想象中，这位君王是很勇敢和精明战斗的君王。 Makanya tidak heran ketika mereka lihat ada orang yang rame-rame menyorakan hosana, hosana. Mereka bingung, ini siapa? 所以他们看到这样热闹在呼喊和撒那，那个人到底是谁呢？ Karena kehadiran Tuhan Yesus yang katanya raja itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan mereka. 因为主耶稣的到来的时候，不是像他们想象的那样。 Kedatangan Tuhan Yesus yang menggunakan keledai hanya terlihat lemah dan juga tidak menarik bagi mereka. 主耶稣其实里进耶路撒冷，这是好像一个懦弱的君王一样。 Tetapi justru di sinilah letak kebenaran dan Injilnya bagi setiap kita, Bapak Ibu. 这就是真理也在告诉我们。 Walaupun Tuhan Yesus tidak datang menggunakan kuda, tetapi Dia datang menggunakan keledai itu seperti kehendak Bapa. 主耶稣骑着驴来进入耶路撒冷，不是像世人所想象的那样，因为他在成全天父的旨意。 Kehadirannya itu sedang menunjukkan bahwa Dialah yang akan memimpin kehidupan umatnya dan Dia akan memberikan damai sejahtera di dalam hati setiap umatnya. 天父的旨意就是主耶稣来到这个世界上，要带领他相信的人能够进入他的国度里。 Dan menariknya Bapak Ibu, ketika kita ingin merasakan dan melihat pimpinan Tuhan dan dalam damai sejahtera yang diberikan dalam hati kita, klimaksnya kita dapat lihat Dia mati di kayu salib. 所以我们最高峰的时候，我们可以看到我们的主为我们死在十字架上。 Mungkin orang membayangkan bahwa ketika seorang raja itu mampu menang dan membawa bangsanya menikmati kebebasan, itu ada bebas dari yang namanya penjajahan. 在他们的认为，有那个君王是能够把他们脱离那个罗马的统治之下， Tidak lagi hidup susah, tidak menderita, dapat menikmati kehidupan ini. 不要再受苦，能够享受他们的生活。 Tetapi justru Tuhan Yesus datang bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Dia mau datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan dosa. 主耶稣的来到不是像他们想象的那样，主耶稣来的目的就是要让他们脱离这个罪恶的深渊。 Justru disinilah kita melihat betapa baiknya Tuhan yang ada Raja bagi setiap hidup kita. 这个我们看到主耶稣，我们的主是这么良善的主。 Kalau misalnya Bapak Ibu kita lihat di dalam setiap kehidupan kita, 在我们的生命当中，我们可以检查到， kalau boleh jujur, bukankah kita masih memiliki kehidupan yang jauh daripada apa yang Tuhan mau? 我们的生活经常不是好像我们所想要做的事， Terkadang apa yang kita lakukan itu mungkin menyakiti hati Tuhan. 反而我们常常伤害我们上帝的心。 Apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati kita itu mungkin sedang menyakiti hati sesama kita. 我们在想，我们在所做的事，不是讨神喜悦的事情。 Mungkin dengan apa yang kita lakukan, kita sedang jatuh di dalam dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. 我们所做的事是我们现在陷入在这个罪的井中。 Namun di tengah kelelahan kita untuk terus berjuang untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. 当我们现在在我们的生活的面对这个重担的时候， Di tengah setiap kegagalan kita untuk dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, 在我们的面对我们在上帝面前的失败， Tuhan memberikan kabar baik kepada setiap kita. 上帝给我们一个好消息。 Kita baca sama-sama ya dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, 1, 2, 3. Semua yang 劳苦担重的人可以到我这里来，我就是你们的安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。
Di tengah kelelahan kita untuk dapat hidup berjuang kudus di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan damai kepada setiap kita. 所以主说，凡劳苦当重担的人，可以到主的那里，他使给我们能够得着安息。 Dan di ayat 29 situ dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." 主说：“你们当负我的额，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。” Bapak Ibu, kata lemah lembut dan rendah hati ini bukan suatu kebetulan. Itu memiliki makna yang sama di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Bahwa rajamu yang datang itu lemah lembut dan rendah hati. 我们的主是一位谦卑温柔的主。 Maka daripada itu Bapak Ibu, biarlah mulai hari ini kita berjuang belajar bersama untuk dapat hidup memuliakan Tuhan. 所以从现在开始，我们来寻找我们的主，我们学习来荣耀我们的神的名。 Jangan lagi kita hidup di dalam segala dosa-dosa kita, karena apa yang kita lakukan itu adalah bentuk kita mengkhianati raja yang sejati itu. 我们不要再活在罪中，这些我们所做的事情是在背叛我们的主。 Tapi biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dapat memuliakan Dia. 透过主的帮助，我们可以学习荣耀上帝的名。 Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Kita lanjut poin yang kedua. 第二的， Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus datang sebagai Raja dan Juru Selamat? Dia datang untuk mengampuni dan juga untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. 主来是要拯救我们和赦免我们每个人的罪。 Nah Bapak Ibu, mari kita coba saksikan satu video singkat berikut ini. 我们来看一段的视频。 Jadi ceritanya ini seekor monyet lagi nolong anak kucing Bapak Ibu. 这讲到这只猴子在帮助这小猫。 Bapak Ibu, ini cerita tentang seekor monyet yang menolong anak kucing yang terjebak dalam sumur. 这我们可以看到，这只猴子在救这小猫在井里。 Di dalam video itu dilihatkan bahwa seekor monyet ini menolong anak kucing itu untuk dapat keluar dari sumur, dan akhir video itu menunjukkan bahwa dia itu berhasil. 在这个视频的结局就是这只猴子最后能够救了这小猫。 Saya coba membayangkan bahwa sebenarnya kehidupan setiap kita itu seperti kehidupan yang ada di dalam sumur dosa, Bapak Ibu. 就像我们每个人现在在活在这个深井的这个罪孽里面。 Dengan segala usaha kita, upaya kita, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita untuk dapat keluar dari sumur dosa itu. 我们用我们的努力，无论是什么方法，都不能把我们从这个罪的深渊救出来。 Apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah berhasil karena kita ada di dalam sumur dosa yang dalam. 我们所做的，我们当然不能达到我们的目的，因为我们是在这个深渊里面。 Maka menariknya, kalau kita ingin dapat keluar dari sumur dosa itu, maka kita memerlukan pertolongan dari seseorang yang ada di luar sumur itu. 所以我们说，如果我们要从这个罪的深渊里面被救出来，当然我们需要的从外境来的帮助。 Kita memerlukan seseorang yang dari luar sumur itu yang mau datang masuk ke dalam sumur itu untuk mengangkat kita. 我们需要从外境来的帮助来拯救我们在这个罪的深渊里。 Dan itu adalah gambaran bagaimana kita manusia yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. 这就是一个画画，叫主耶稣就为我们死在十字架上。 Dan menariknya Bapak Ibu, poin ini terletak di kata Hosana yang ada di ayat 9. 主的旨意就是在这个词和撒那的里面有。 Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 21 ayat 9, coba Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. 在马太福音第21章第9节， Bapak Ibu boleh perhatikan, saya akan bacakan di ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. 前行后随的众人喊着说：“和善哪归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上，和善哪。” Bapak Ibu, memang betul bahwa bagian ayat 9 ini adalah sebuah pujian atau sorakan yang diberikan kepada Tuhan Yesus karena sedang menyambut kedatangan seorang raja. 是的，和善哪的意思就是赞美神的意思。
Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa di kata Hosana ketika itu dilihat lebih jauh lagi, itu adalah teriakan untuk minta tolong. 但不能否认，和撒乃是有另外一个意思，就是他求救一个人的生命。 Saya coba membantu Bapak Ibu membayangkannya seperti ini. Apakah pernah Bapak Ibu mengalami suatu masalah yang begitu berat dan Bapak Ibu sudah benar-benar tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu? 当我们面对生活的压力都非常的沉重的时候，我们不知道该怎么解决的时候， Udah coba pikirin cara A, cara B, cara C, tidak bisa juga. 我们已经想尽办法用这个用那个的方法，但是还是不能够解决。 Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang dan singkat cerita, orang itu tolong kita dan masalahnya selesai. 后来呢，长段他说，他们有一个人来到我们的生命里面，他就伸手了帮助我们解决我们的问题。 Kalau saya boleh tanya, apa respon setiap kita kepada orang itu, Bapak Ibu? 那我们的回应对这样重要在我们的生命的人是怎么样的回应呢？ Setidaknya kita akan bilang, oh terima kasih, kamsia, kamsia. 至少我们有一次跟他说一声谢谢， Kita akan sangat respect sekali dengan orang itu. 我们也会很尊敬这位人， Bahkan mungkin kita akan menghormati orang itu. 我们还尊敬这个人物， Karena dia berhasil tolong kita. 因为他能够解决了我们的问题。 Saya coba membayangkan kalau saja itu adalah Tuhan Yesus yang datang di dalam kehidupan kita sebagai Raja, yang menolong setiap kehidupan kita di tengah berbagai masalah hidup kita, apa respon kita kepada Dia? 我们可以想象，我们已经得到了主的帮助在我们的生命里面。那现在我们回应主的爱是怎么样的回应呢？ Seringkali Bapak Ibu sadar atau tidak, kita sebagai manusia itu membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi kita terkurung di dalam satu pemikiran bahwa Tuhan harus menolong kita dengan segera. 经常我们醒悟到还是没有醒悟到，我们经常需要神的帮助是历史的帮助。 Terkadang kita merasa Tuhan harusnya kasih pertolongan yang spontan, langsung berhasil. 我们是要在主耶稣即时来帮助我们生命里面的问题， Tetapi terkadang justru Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik untuk memberikan solusi-solusi instan di dalam permasalahan hidup kita. 但是主耶稣不是要立时解决我们生命的问题， Dia justru lebih jauh tertarik untuk datang menghampiri kita dan memenuhi hati kita yang kosong. 相反呢，他要来我们的生命里面，要填补我们心灵里面的空隙。 Sehingga kedatangan Tuhan Yesus yang ada Raja itu bukan hanya sekedar membawa orang-orang pada waktu itu untuk bebas dari penjajahan Roma. 所以主耶稣的来到以色列，是不是要带领以色列人脱离这个罗马的统治， Tetapi membawa mereka bebas dari perbudakan dosa. 是要带领以色列人脱离罪里面的深渊。 Dan kabar baiknya itu juga berlaku atas hidup kita. 这个好消息也是同样是向我们展现了他的旨意。 Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membawa setiap kita masuk di dalam kerajaannya. 主耶稣为我们死在十字架上，目的是让我们成为他国度的子民， Supaya setiap kita hari demi hari tidak lagi hidup mengkhianati Raja kita, tetapi hidup untuk memuliakan Dia. 所以我们的生活不再背叛了我们的主，乃是我们可以荣耀我们上帝的名。 Saya tahu Bapak Ibu bahwa kehidupan kita ini tidak sempurna ya. 我知道我们每个人的生活不是完全的人， Kadang kita bisa jatuh dalam dosa. 我们有时也是会跌倒。 Mungkin di tengah pergumulan kita meragukan benar enggak ya Tuhan ini bisa tolong kita. 在我们面对这个生活的重担，我们就开始怀疑，是不是上帝能够帮助我们呢？ Atau di dalam sakit penyakit kita sudah banyak sekali berdoa tapi kok enggak ada kesembuhan yang Tuhan kasih. 或是我们在病重当中求主的医治，我们怀疑上帝是不是能够医治我们的病呢？ Terus kita mungkin juga sudah banyak berdoa untuk anak atau cucu kita tapi kok hidupnya enggak berubah-berubah. 我们也是常常为我们的孩子、我们的孙子不断的祷告，但是他们的生活的习惯还是没有改变。 Mungkin ada banyak lagi pengalaman di mana kita sedang meragukan Dia yang dapat memimpin dan memelihara hidup kita. 所以在我们的生活方面，很多我们经历到，我们开始怀疑了我们上帝。
Tapi hari ini sekali lagi dia mengingatkan kita bahwa dia adalah Raja. 再次提醒我们，主耶稣要告诉我们，他是我们生命的君王。 Dia menyelamatkan hidup kita supaya setiap kita dapat memuliakan dia, bukan mengkhianati dia. 他拯救我们，让我们能够荣耀他的名，而不是在背叛他和让他伤心。 Saya membayangkan Bapak Ibu di bagian ini seperti ada gambaran yang mirip dengan peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. 在这里，我们可以有一个想象， Saya menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, seringkali saya juga merasa bahwa saya cepat untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mengatakan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. 我是在最终的人，我很容易可以赞美荣耀我的上帝。 Tapi saya sadar bahwa saya juga manusia yang berdosa yang terkadang meragukan Tuhan. 但是我意识到，我也是常常怀疑我的主。 Dan itu seperti teriakan yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. 当我怀疑我的主，就是他意思说把他钉十字架。 Ada masanya dalam kehidupan saya cepat sekali saya mengatakan Tuhan, aku sayang sama kamu. 在我的生活里面，我常常很快的反应，主啊，我很爱你。 Tapi di dalam perjalanan hidup itu, terkadang saya juga cepat mengatakan, Tuhan saya mengkhianati engkau dengan hidup saya. 当然，也是很容易在我们的生活当中，我们背叛了我们的主。 Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. 在我们的生命里面，可能我们也是有同样的经验。 Tapi kita bersyukur ada anugerah Tuhan di dalam hidup kita. 所以我们感谢主，主赐给我们他的恩典，在我们的生命里面。 Dia yang ada Raja sejati tidak membiarkan kita untuk hidup di dalam segala pelanggaran kita. 他是我们的君王，他不让我们继续在我们的罪的深渊里面滚。 Tapi dia Raja sejati mau datang memeluk kita dan mengampuni kita, bahkan mengatakan, aku masih mengasihimu. 他要来到我们生命当中拥抱我们，要告诉我们说，他永远爱着我们。 Bapak Ibu, di dalam pergumulan setiap kehidupan kita, kegagalan hidup kita, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan Sang Raja yang sejati itu? 在我们的生命面对的挣扎的当中，我们用什么的态度来回应我们的主呢？ Hari ini kita diingatkan bahwa sebagai manusia yang diselamatkan oleh Dia, yang dibawa masuk ke dalam kerajaannya, kita didorong untuk dapat memuliakan Dia, bukan mengkhianati Dia. 再次被提醒，我们被拯救的子民是要来荣耀上帝的名，而不是再让他伤心和背叛他。 Kalau kita terus percaya bahwa Tuhan yang memberkati hidup kita, 如果我们相信我们的主继续赐福给我们， kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita di tengah pergumulan hidup yang kita alami, 如果我们信心倚靠我们的主是我们生命的力量， kalau kita tahu bahwa hanya Dialah harapan hidup kita di tengah kesulitan yang kita jalani hari-hari ini, 如果我们清楚的知道他是我们生命里面的盼望， kalau kita percaya bahwa Dia yang menjaga kita ketika kita tidur semalaman sehingga kita bisa bangun dengan kekuatan yang baru, 如果我们相信主保护我们，使我们能够有好的睡眠，使我们早上起来有好的精神， masihkah kita tega untuk mengkhianati Dia Wah, yang mahal. begitu mengasihi kita? 难道我们还想要背叛他，让他伤心吗？ Apakah kurang pengorbanannya di kayu salib untuk memberkati kehidupan kita? 难道主的付出的代价在十字架上还少吗？ Pertanyaannya, masihkah kita mau mengkhianati Dia yang setia mengasihi kita? 问题是，要我们问我们自己，我们还是想要背叛他，在我们的生命里面吗？ Biarlah ini menjadi PR kita bersama untuk dapat belajar memuliakan Dia. 让我们能够深深的思考，使我们的生命里我们学来荣耀我们上帝的名。 Biarlah dengan cinta kasih Kristus itu kembali mengisi hati kita yang kosong dan mengampuni setiap kita. 因为主的爱能够填补我们内心的空隙， Dan biarlah dengan pertolongan Allah Roh Kudus menolong kita hari demi hari dapat memuliakan Dia. 愿圣灵的帮助，我们每一天能够学习来荣耀上帝的名， Sehingga setiap kita kembali ke dalam rancangan semula Bapa yang di surga, yaitu memuliakan Dia dan menikmati Dia. 使我们能够走在上帝的旨意之下，就是能够荣耀上帝的名。 Biarlah kita kembali mengizinkan Tuhan Sang Raja Sejati
memimpin kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, mengampuni kita, dan mengasihi kita, menyelamatkan hidup kita. 我们求主在我们的生命里面，做我们生命的君王，能够带领我们每个人的生活，能够遵行主的旨意。 Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, menegur, serta menghibur kita. 愿上帝的话语能够造就、安慰我们每个人。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Siapakah kami Tuhan jikalau Engkau masih mengasihi kami? 主，我们是谁呢？如果你不你爱来爱我们， Kami bersyukur bahwa Engkau setia mengasihi kami yang seringkali kami mengkhianati Engkau. 我们感谢你，你仍然爱我们，虽然我们背叛了你。 Tetapi hari ini kami diingatkan untuk bagaimana terus dapat berjuang hidup memuliakan Engkau di dalam segala aspek hidup kami. 再次我们被提醒，我们在面对生活的挣扎中，我们要记住好好的努力，荣耀上帝的名。 Dan kami percaya bahwa itu bukan karena kemampuan kami, tetapi itu karena anugerah dan pertolongan daripada Allah. 这是不是靠我们自己的力量，乃是靠主你赐恩给我们的恩典。 Kiranya Engkau terus menolong dan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. 愿主继续带领我们的生命。 Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. 我们将一切荣耀归归我们的主，万王之王，万主之主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 如此的感谢的祷告， Amin. 奉靠主耶稣的名。 Tuhan 阿门 Yesus memberkati setiap kita. 上帝祝福我们每个人。